Okey, Assalamualaikum dan selamat tengah hari semua. Okey, boleh dengar? Waalaikumsalam cikgu, boleh. Okey, jadi untuk pembelajaran kita pada hari ini, cikgu akan masuk pada dua subtopik kita dalam bab 9 iaitu bab 9.3 iaitu proses utama bumi dan juga bab 9.4 iaitu fenomena geobencana. Jadi kamu boleh rujuk kamu punya buku teks muka surat 263 untuk bab 9.3 iaitu proses utama bumi. Okey, jadi sebelum kita masuk pada topik pembelajaran kita pada hari ini, cikgu akan recap sekali apa yang telah kita belajar sebelum ini, iaitu kita telah belajar tentang bahan bumi. Jadi dalam bab yang lepas, kita telah belajar tentang bahan bumi kita, iaitu dia lebih menekankan kepada 3 jenis batuan yang ada yang kita tahu, dan batuan ini berbeza dari segi warna, struktur, bentuk, tekstur dan juga cara pembentukannya. Jadi kita ada 3 jenis batuan yang ada dalam kerak bumi kita, iaitu jenis batuan igneous, batuan sedimen dan juga batuan metamorfik. Dan setiap batuan ini terbentuk dengan cara yang berlainan dan proses semuanya ini mengambil masa beribu-ribu tahun dan semuanya mengandungi bahan yang kita kenali sebagai mineral. Okey, jadi macam yang saya terangkan tadi, kita ada 3 jenis batuan iaitu igneous, sedimen dan juga metamorfik, di mana batuan igneous dia terbentuk daripada proses penyejukan dan pembekuan magma ataupun lava. Seperti yang cikgu beritahu sebelum ini, magma ni datangnya daripada mantel, lapisan mantel bumi, dan lava ni pula ialah setelah dia keluar daripada gunung berapi yang mengalir keluar dan akhirnya membeku, mengeras akibat daripada penyejukan dan pembekuan magma atau lava itulah dan mengandungi bahan mineral. Kemudian sedimen pula ialah batuan yang terbentuk daripada mampatan bahan-bahan enapan yang dibawa oleh sungai, glasier dan juga angin. Jadi ini batuan ni terbentuk daripada ejen-ejen yang bergerak lah. Macam kita tahu sungai, glasier dan angin. Okay, sungai kita tahu kat mana. Glasier ni hanya boleh dijumpai di kawasan kutub lah, kawasan yang sejuk. Iaitu ais. Dan juga angin kita boleh dapat di mana-mana. Dan kebanyakannya lapisannya mengandungi fosil dan juga berongga. Sebab dia terbentuk daripada mampatan. Jadi tak semestinya dia terbampak sepenuhnya. Mungkin ada ruang kosong. Itu sebab kalau tengok batu macam ni nampak ada ruang-ruang rongga situ. Okey, kemudian batuan metamorfik ni dia adalah hasil daripada batuan igneous dan ataupun sedimen yang terdedah pada tekanan dan suhu yang sangat tinggi. Jadi akibat daripada terdedah yang begitu lama, dia akan membentuk batuan metamorfik di mana batuan ini adalah lebih keras daripada batuan asal yang membentuknya. Jadi ini adalah proses pembentukan batuan yang diringkaskan. Bagaimana igneous, bagaimana macam igneous kita tahu daripada penunjukan dan pembukaan magma, and then batuan sedimen, di mana batuan ni semua diangkut ke permukaan. Ini ialah akibat daripada pergerakan tanah, air, glasier dan sebagainya membentuk batuan sedimen dan juga akhirnya batuan sedimen ini dengan batuan igneous ni apabila terdedah pada tekanan dan haba yang tinggi, sebab batuan ni berada di dalam kerak bumi. Jadi dengan haba, tekanan semua, tekanan daripada tanah dan mungkin daripada tekanan bumi kita, dan dia dah dalam keadaan terlalu lama, akhirnya membentuk batuan metamorfik. Okey, itu ialah yang telah kita belajar dalam subtopik yang lepas. Jadi hari ini kita akan masuk pada proses utama bumi. Jadi bila kita merujuk pada proses utama bumi, awak boleh tengok dekat buku teks muka surat 263. Dia ada beritahu di situ kita ada 2 jenis proses utama bumi, iaitu
exogen dan juga endogen. Jadi keyword dia perbezaan dekat sini ialah exo dengan endo. Di mana exo ni dia merujuk kepada luaran, manakala endo ni merujuk kepada dalaman. Jadi kalau kita tengok proses exogen, dia ialah proses yang berlaku di permukaan bumi kita. Jadi bermaksud di atas kerak bumi. Di mana tempat yang kita duduk sekarang ni, itu ialah di mana proses exogen tu berlaku. Contohnya seperti hulu hawa, hakisan, susutan jisim, susutan darat, angkutan dan juga pengenapan. Jadi apakah itu lulu hawa? Ia merupakan satu proses pemecahan atau penguraian atau perebutan batuan akibat perubahan suhu, air, hujan, jendakan frost dan microorganisms. Jadi kalau tengok dalam gambar ni, ini batu ni semua, apabila dia terdedah terlalu lama dengan persekitaran, kita tahu bila persekitaran ada perubahan suhu, siang, malam, suhu yang berubah-ubah, and then air hujan, hujan turun, panas, hujan, panas, and then jendakan frost. Jendakan frost ni biasa waktu pagi lah, macam embun, sejuk dan seterusnya. Mungkin ialah sejuk, macam pagi-pagi ada frost di kawasan yang lebih sejuk, dan mungkin dengan mikroorganisma yang ada pada batuan tersebut akan menyebabkan perubahan pada batuan. Ya, pada batuan ataupun mineral batuan yang kita jumpa di bumi lah. Okey. Kemudian yang kedua ialah hakisan. Jadi hakisan ni ialah penghausan yang dialami oleh permukaan bumi akibat tindakan ejen yang bergerak, air, angin, ombak. Jadi ini biasa awak tengok di laut lah ataupun di sungai. Bila batu melalui tindakan ejen-ejen bergerak macam air ni, angin ataupun ombak, dia akan merubah bentuk batuan tersebut. Jadi kadang-kadang batuan yang awak tengok di laut ni terbentuk akibat daripada hakisan oleh air laut. Itu sebab awak tengok kenapa batu ni begini. Mungkin ada berapa puluh, ratus tahun kemudian batuan tu dah berubah. Ada kawasan yang di mana batuan ni setelah beberapa tahun batuan tu berubah. Macam seingat saya macam di Sarawak, ada di Miri. Saya pernah datang di satu pantai di Berkenu di Miri, Sarawak. Jadi dia ada satu batuan yang berbentuk seperti pintu gerbang, dan saya dapati sejak tahun ini batuan tu telah runtuh. Jadi kenapa dia runtuh? Akibat daripada proses hakisan ni. Dia bukannya hari ni kena hakisan besok runtuh. No, dia adalah proses yang bertahun-tahun. Mungkin kita ada warisan tu setahun, 100 tahun gitu. Maybe another 100 years, dah. Akibat daripada hakisan dia akan berubah. Mungkin runtuh ataupun berubah bentuk dan sebagainya. Okey, and then susutan jisim dan darat melibatkan pergerakan tanah dari atas cerun ke bahagian bawah akibat daya tarikan graviti. Contohnya tanah runtuh. Okey, bila pergerakan tanah, biasanya kita tahu mengikut konsep gravity dia akan menarik segak tarikan graviti, semua objek yang ada di bumi ini akan tertarik ke arah pusat bumi. Jadi kita tahu pusat bumi ini bumi awak. Okey, bumi awak ni kan, ni pusat bumi adalah berada di center bumi kita lah. Jadi segala objek yang ada di bumi akan tertarik ke arah pusat bumi. Everything will be attracted to the center of the earth. Jadi macam susutan jisim dan darat ini, semua pergerakan tanah atau dari atas cerun akan tertarik, jatuh, bergerak ke arah bawah. Maksudnya ke arah daya tarikan graviti. Dia tidak melawan daya tarikan graviti. Kalau melawan dia ke atas. Jadi semua mengikut konsep graviti, semua pergerakan di bumi kita akan dari atas ke bawah. Bukan air naik ke atas. Air hanya akan naik ke atas kalau kita ada pump. Tapi kalau mengikut secara natural, secara semula jadi, semuanya akan dari atas ke bawah. Jadi pergerakan tanah ini atau macam cerun akan juga merubah bentuk permukaan bumi.
Okey, angkutan dan pengenapan. Nama pun angkutan, angkut, pengenapan, terenap seperti dia mendap semua berkumpul di situ. Bahan-bahan yang telah diluluh hawa, terhakis oleh ejen-ejen seperti air, ombak tadi tu, bahan-bahan ini akan diangkut dan terenap apabila laju ejen menjadi perlahan. Jadi macam sungai. Kalau awak tengok sungai yang deras, biasanya sungai yang deras ni biasanya dia dah bahan-bahan yang terkumpul tu kurang. Sebab dia ejen yang bergerak tu dia laju, dia membawa semua, terenak, membawa angkutan pengenapan tu semua. Tapi bila dia punya laju tu menjadi perlahan, contoh macam sungai yang nampak tak mengalir dengan laju, perlahan, jadi bahan-bahan enapan ni dia akan berkumpul dekat situ. Jadi dia akan berubah juga bentuk bumi. Kadang-kadang bila macam pasir dibawa semua, bila dia laju dia perlahan, dia kumpul pasir kat kawasan tu. Akhirnya air sungai tu menjadi cetek sebab penuh dengan pasir. Tapi kalau contoh deras arus dia laju, jadi pasir tu pun dibawa, jadi dia tidak akan menyebabkan kawasan tu menjadi cetek. Itu sebab kalau kamu lihat di kawasan macam sungai yang deras airnya, biasanya bersih dia sebab semua bahan-bahan yang dibawa, angkutan, pengenapan, batuan disebabkan oleh luluh hawa ni, hakisan semua ni, dia akan terus alih dibawa sekali. Okey, so far boleh faham setakat ini? Boleh cikgu. Okey. Seterusnya kita pergi kepada endogen. Jadi endogen tadi keywords dia ialah endo di mana dia berpunca dari bahagian dalam bumi. Jadi bermaksud dalam bumi kita. Kita hidup, duduk di atas permukaan bumi, bahagian atas kerak bumi. Jadi apa yang berada di dalam tanah, semua itu ialah proses endogen. Yang semuanya yang berlaku adalah datang dari dalam. Okey, dan proses ini membentuk dan mengubah permukaan bumi. Contohnya ialah olahan mantle, aktiviti magma dan proses pergerakan kerak bumi ataupun plat tektonik. Okey, kalau kamu lihat dalam gambar ini, kamu nampak tak ada garis-garis merah ni? Yang garis-garis merah ni, seingat saya lah ini macam kawasan plat bumi, plat tektonik bumi. Jadi, kalau awak belajar, kalau awak rajin baca, cari dalam ensiklopedia kan, mungkin awak ada terjumpa dulu bumi ni, daratan ni semua dekat-dekat. Afrika, Amerika Selatan, Amerika Utara, Asia, Australia, semua dalam satu daratan yang luas. Tapi setelah berjuta-juta tahun, bentuk muka bumi, peta bumi telah berubah jadi seperti sekarang, di mana awak tengok Afrika di sini, Amerika Selatan sini, Amerika Utara sini, ni ialah Asia, ni ialah Europe, ini Asia. Jadi biasanya tanah besar Asia dengan Europe ni kita panggil Eurasia. Europe campur Asia. And then ada satu lagi dekat sini, Australia. Australasia. Okey. Jadi sekarang ini adalah bentuk muka bumi sekarang. Jadi kenapa dari antara satu sama lain. Dan ini juga akan merubah bentuk permukaan bumi. Okey. Yang pertama kita tengok proses olahan mantel. Jadi suhu yang tinggi dalam bahagian mantel dan teras bumi menghasilkan arus-arus perolahan di lapisan astenosfera dan ini berupaya menggerakkan kerak bumi. Ini silap ni, sepatutnya teras. Ini pun teras dalam dan teras luar. Jadi disebabkan suhu yang tinggi di bahagian teras bumi ni dengan mantel, jadi dia menghasilkan satu arus perolahan. Arus perolahan ni adalah arus yang berputar ni. Jadi arus yang bergerak ini di lapisan astenosfera. Jadi apa itu lapisan astenosfera? Kita rujuk balik dalam bab 1. Bab 9.1 iaitu ni. Di bahagian mantel kita ada lapisan litosfera iaitu bahagian atas yang kerak bumi dengan bahagian atas mantel. Kemudian astenosfera bahagian tengah dan yang paling dalam sekali ialah mesosfera di dalam lapisan mantel. Jadi astenosfera ni ialah bahagian sini. Litosfera yang di atas. Kita ni duduk di bahagian atas ni, iaitu bahagian kerak bumi. Jadi kalau kamu lihat di situ,
Jadi pergerakan arus perolakan ini di lapisan astenosfera ini menyebabkan akan berlakunya juga pergerakan di lapisan litosfera. Jadi lapisan litosfera ini termasuk juga dengan lapisan kerak bumi kita. Jadi pergerakan ini akan menyebabkan kerak bumi kita juga akan bergerak. Sebab litosfera ini ialah litosfera ni ialah separuh ni ialah bahagian mantel dan separuhnya lagi ialah bahagian kerak. Bergeraknya litosfera akan menggerakkan juga kerak bumi kita. Jadi ini akan menyebabkan ada berlakunya pergerakan pada tanah kita lah. Okey, yang kedua ialah pergerakan kerak bumi iaitu plate tektonik. Jadi kalau awak tengok di sini menurut teori plate tektonik, kerak bumi dibahagi kepada beberapa keping plat. Dan plat-plat ini sentiasa bergerak menyebabkan proses pertembungan dan percapahan menghasilkan pelbagai bentuk bumi serta hanyutan benua. Hanyutan benua inilah yang saya cakap tadi daripada satu daratan yang luas berjuta-juta tahun dahulu dan pada masa kini bumi kita dipisahkan tanah-tanah dia dengan benua-benua yang berbeza. Kita ada 7 benua. Benua utara Amerika Selatan, Amerika Utara, Afrika, Eropah, Asia, Australasia dan satu lagi ialah benua apa? Antartika. Iaitu kutub selatan lah. Jadi ada 7 benua. 7 plat benua ni lah. Okey, jadi kalau awak tengok dalam ni pertembungan kerak bumi. Ini adalah plat-plat benua lah. Jadi pergerakan ini bergerak ke sana, ini bergerak ke sini. Jadi ada berlakunya pertembungan kerak bumi. Jadi bila pertembungan kerak bumi ada yang ke atas dan ada yang ke bawah. Jadi pergerakan ini ada juga yang menjauhi antara satu sama lain. Jadi bila dia menjauhi antara satu sama lain itu yang menyebabkan hanyutan benua. Kalau yang ini awak tengok ada yang naik ke atas, ada yang naik ke bawah. Jadi ini pergerakan pertembungan ini sebenarnya inilah faktor-faktor yang membentukkan bentuk muka bumi kita bergunung ganang. Awak pernah belajar kan gunung ganang gunung lipat muda, gunung lipat tua, macam tu. Biasanya gunung lipat muda ni dia banyak gunung yang tinggi-tinggi akibat daripada pertembungan kerak bumi ni lah yang tinggi. Dia menolak ke atas, jadi dia akan menyebabkan tanah tu lagi tinggi dan membentuk gunung-gunung tu lah macam Everest tu semuanya saya ingat saya ialah gunung lipat muda. Macam di semenanjung Malaysia, gunung-gunung yang kita ada di Malaysia ni kebanyakan ialah gunung lipat tua. Tanah kita stabil. Tanah yang jarang bergerak yang menyebabkan gempa bumi dan sebagainya. Itu yang sebab kita tengok kenapa Malaysia ni tak ada gempa bumi. Okay, and then aktiviti magma iaitu gunung berapi. Bila magma berkaitan dengan gunung berapi, gunung berapi adalah satu lohong dari dalam kerak bumi yang membolehkan magma yang cair dan panas keluar melalui dalam bentuk letusan yang kuat di mana bahan-bahan letusan tersebut tertimbun di sekeliling cerun lohong dan membentuk kon gunung berapi. Gunung berapi ni biasanya keluar ni datang ni dari magma. Ialah magma dari mantel. Setelah dia keluar, kita panggil dia lava. Jadi bila dia keluar, lava ini terdedah pada suhu permukaan bumi yang lebih sejuk, jadi dia akan menyejuk dan membeku membentuk batuan. Nah itu yang kita panggil batuan apa tadi? Batuan igneous. Okey, kemudian bahan-bahan letusan tersebut akan tertimbun di sekeliling cerun lohong. Ni lohong dia tertimbun di sekeliling dia dan membentuk kon gunung berapi. Itu sebab kebanyakan gunung berapi bentuk dia macam ni. Elok je, bukannya yang macam ni tu. Kebanyakannya bentuk dia cantik je sebab magma yang dah membeku ni dia mengalir melalui situ. Dia makin menebal. Dan biasanya tanah di sekitar gunung berapi ni adalah tanah yang subur. Okey, boleh faham? Boleh. Okey. Okey, kalau boleh kita akan masuk kepada 94 iaitu fenomena geobencana. Jadi ini awak boleh tengok pada muka surat 265. Jadi fenomena geobencana ni ialah aftermath, iaitu kesan apa yang kita kesan daripada proses endogen dan juga exogen. Jadi apakah fenomena geobencana yang ada? Kita tengok
fenomena geobencana ialah kesan proses endogen. Kebanyakan ni endogen lah, sebab yang exogen tu adalah sekadar hakisan batu, lulu hawa batu, tak adalah sampai macam menyebabkan bencana alam. Tapi kebanyakannya yang berlaku bencana alam ni lebih kepada proses endogen, sebab proses endogen ni berlaku dalam bumi kita. Pergerakan bumi ni, apa yang berlaku dalam tanah, dalam bumi kita ni menyebabkan pergerakan di permukaan yang memberi impak yang sangat besar. Jadi macam kejadian geobencana seperti gempa bumi, tanah runtuh, tsunami, vulkanisme dan lain-lain yang boleh dianggap sebagai bencana adalah kebanyakannya yang berlaku akibat daripada gerakan dalam proses yang berlaku dalam bumi kita yang memberi kesan kepada semua penduduk bumi lah. Tak kira lah haiwan, tumbuhan dan juga kita. Okey, kita tengok macam vulkanisme. Vulkanisme ni macam kita tahu dia ialah magma yang keluar daripada lohong gunung berapi dan bila dia keluar bentuk lava. Kalau awak tengok di negara kita Malaysia, syukur alhamdulillah kita tak ada gunung berapi. Kalau ada gunung berapi, jadi awak tinggal di kawasan tu, kalau awak nak stay juga kat situ, awak boleh tunggu pergi mati. Sebab apa? Air lava ni panas. Dia tak sempat membeku lagi sebelum sampai rumah awak. Sebab awak duduk je kat rumah awak tu, tunggu je lava yang panas ni menyelaputi tubuh badan awak rasa panas dan awak mati. Tak ada. Syukur alhamdulillah di Malaysia tak ada gunung berapi, jadi tak adalah nak melalui ni. Biasanya negara yang paling dekat dengan kita yang ada gunung berapi ialah Indonesia. Kita ni dikelilingi oleh negara-negara yang mengalami bencana-bencana seperti ini. Kerana negara-negara seperti Filipina, Indonesia, dia terletak dalam lingkaran api Pasifik. Dalam lingkaran api Pasifik tu bermaksud dia ialah kawasan-kawasan yang ada berlakunya gempa bumi, gunung berapi begini. Malaysia adalah tidak terletak dalam lingkaran api Pasifik tu. Tapi mungkin negara kita pun telah hampir mendekati dengan lingkaran api Pasifik tu yang menyebabkan macam di Sabah dah mula ada gempa bumi. Okey, jadi ini adalah vulkanisme. Kemudian pemanasan global. Jadi pemanasan global ni kita tahu daripada bahan macam gas karbon dioksida yang memenuhi ruang atmosfera kita menyebabkan haba dari matahari dia tidak dapat terpantul ke angkasa lepas. Jadi disebabkan ada lapisan gas karbon dioksida ni, dia akan menyebabkan haba ni terpantul balik. Pantul balik keluar, pantul balik ke bumi dan menyebabkan bumi kita semakin panas dan itu menyebabkan apa ni? Kemarau, and then apa lagi pencairan ais di glasier di kutub utara dan selatan menyebabkan aras air laut meningkat, dan bila aras air laut meningkat dia akan menyebabkan apa? Kawasan-kawasan tanah yang rendah, negara-negara yang rendah akan tenggelam dan hilang dari peta dunia. Contoh macam negara yang rendah macam Belanda. Belanda dia merupakan negara yang rendah. Kalau aras air laut meningkat, mungkin kawasan-kawasan tanah di negara Belanda akan tenggelam dan menyebabkan dia punya keluasan tanah dia berkurang. Dan mungkin negara kita pun akan jadi kecil sedikit sebab kawasan-kawasan pantai mungkin banyak yang tenggelam. Okey, kemudian tsunami. Jadi tsunami ni sangat berkaitan dengan pergerakan tanah. Sebab tsunami ni konsep dia adalah dari gunung daripada gempa bumi. Cuma bezanya ialah gempa bumi ni berlaku di dalam laut. Bila ia berlaku di dalam laut, bermaksud pergerakan tanah di dasar laut itu memberikan tekanan pada air laut. Kamu kena faham tenaga ni tidak boleh dimusnahkan, tapi tenaga boleh dipindahkan. Jadi tenaga yang terhasil daripada pergerakan tanah di permukaan bumi itu akan memindahkan tenaga ni ke air laut dalam bentuk ombak yang besar. Dan apabila tenaga itu berpindah dari satu tempat ke tempat dan sampai ke tepian pantai di kawasan laut yang lebih cetek, dia akan membentuk ombak yang besar dan akhirnya ombak yang besar ni akan memusnahkan seluruh penempatan di sekitar pantai. Ini adalah tsunami. Kesannya memberi pemusnahanlah kepada semua. Rumah musnah, bentuk muka bumi musnah, orang mati dan sebagainya. Kemudian tanah runtuh. Jadi pergerakan tanah menyebabkan tanah runtuh dan ini adalah kesannya awak dapat lihat.
Kemudian lubang benam, ini biasanya negara kita tak nampak sangat macam ni. Kita biasanya kecil saja, tapi di negara luar ada yang bergerak dengan lebih besar. Jadi lubang benam menyebabkan lubang yang besar di tengah jalan dan boleh memberikan kebahayaan. Kemudian gempa bumi. Jadi gempa bumi konsep dia sama seperti tsunami, cuma gempa bumi ni berlaku di atas darat. Jadi gegaran tu dapat dirasakan dan disebabkan itu banyak kemusnahan seperti bangunan, jalan raya, jalan raya semualah. Macam di negara kita negara kita hanya pernah mengalami gempa bumi di Sabah. Jadi gempa bumi yang berlaku di Sabah contoh pada tahun 2015 pun telah memberi kesan kepada bangunan-bangunan di sana, banyak yang retak, cermin pecah dan sebagainya. Itu pun gempa bumi itu masih dalam skala yang kecil. Tapi kalau macam ni biasanya di Jepun, gempa bumi ni dalam skala bacaan yang besar, jadi memberi kesan kepada bangunan sampai runtuh terus semua. Ini adalah akibat berlaku daripada pergerakan tanah, iaitu biasanya gempa bumi ni berlaku akibat daripada pergerakan plat tektonik tadi. Apabila dia bertembung antara satu sama lain, pertembungan ini ada yang ke atas, ada yang ke bawah ni juga sebenarnya bukan sekadar ada memberi kesan dalam pembentukan gunung untuk muka bumi, dia juga akan menyebabkan gegaran berlaku. Dan gegaran inilah yang kita panggil sebagai gempa bumi. Sebenarnya macam tsunami tadi, gempa bumi berlaku cuma di dasar laut. Jadi mungkin kurang dirasakan, tapi disebabkan dia di dalam laut, dia juga akan menyebabkan tsunami. Tanah jelus berlaku, ni di Malaysia biasalah. Jadi kalau macam tanah jelus, di kawasan Paya kebanyakannya. Jadi kawasan Paya, jadi biasanya tanah jelus ni akan menyebabkan kamu tertarik ke dalam tanah. Dan ia sangat membahayakanlah dan boleh menyebabkan kematian. Dan yang seterusnya ialah hujan asid. Biasanya hujan asid ni banyak berlaku di kawasan perindustrian. Jadi macam hujan asid ni akibat daripada menyebabkan pokok mati dan akibat daripada kawasan perindustrian sebab bahan-bahan pencemar banyak dibebaskan di kilang, di kawasan perkilangan. Jadi banyak tumbuhan akan mati. Ini semua kesan dia. Okey, boleh faham setakat ni? Boleh. Okey, ada soalan? Tak ada cikgu. Okey, now kita continue dengan aplikasi sains dan teknologi untuk menghadapi geobencana. Jadi bencana-bencana ini dengan kehadiran sains dan teknologi kita dapat mengesan awal kehadiran bencana-bencana seperti ini. Jadi dengan kita dapat mengesan ke semua ini, contoh tanah runtuh dengan tsunami ni, kita dapat membuat persediaan awal lah, contoh macam tsunami. Kalau dah tahu pantai tu nak berlaku tsunami, jadi kita boleh memberi amaran kepada orang-orang di sekitar pantai supaya menyelamatkan diri sebelum berlaku sebarang kecelakaan lah. Jadi macam ni kita ada alat untuk mengesan tanah runtuh. Jadi dia akan letakkan di cerung bukit untuk memberi amaran awal kejadian tanah runtuh. Dan juga macam alat untuk mengesan tsunami ni diletakkan di pesisir pantai untuk memberi amaran awal jika berlakunya tsunami melalui satelit. Okey, dan yang terakhir ialah kejap. Okey, yang terakhir ialah ini kesan geobencana. Jadi geobencana ni seperti tsunami dan gempa bumi boleh menyebabkan kehilangan nyawa, penyakit, kebuluran serta kerosakan harta benda. Jadi bila berlakunya perkara-perkara seperti ini, kita haruslah bersimpati dan membantu mangsa-mangsa bencana alam. Jadi bukannya kita bergembira ataupun mengatakan perkara-perkara yang menjelekkan. Contohnya bila berlakunya
bencana di kawasan satu kampung, janganlah kita mengata itulah balasan Tuhan kerana ingkar, kerana mungkar, hidup dalam kemungkaran, kerana membuat maksiat. Janganlah begitu. Kita manusia ni tak boleh terlepas daripada perkara-perkara yang lara dan yang berbahaya, yang tak baik. Jadi bila berlakunya perkara-perkara ini, kita tunjukkanlah simpati kita dan membantu ikut kemampuan kita. Bukan membantu sampai kamu pula yang perlu dibantu selepas itu. Jadi berilah bantuan yang termampu. Jadi macam kita tengok dekat sini, ini ialah keratan akhbar tentang bencana-bencana yang pernah berlaku di negara kita. 43 rakyat Malaysia terbunuh akibat ombak besar tsunami. Ini berlaku pada tahun 2004, iaitu pada 26 Disember 2004. Negara kita Malaysia ketika itu hanya mendapat tempias sikit saja daripada tsunami tersebut. Itu pun menyebabkan 43 kematian. Tapi di Indonesia sampai beratus ribu. Kita ni harus bersyukur kerana negara kita ni macam di Semenanjung Malaysia terlindung dengan Pulau Sumatera. Jadi disebabkan ada Pulau Sumatera, tsunami tu banyak attack serang di bahagian Pulau Sumatera. Contoh kalau Pulau Sumatera tu tak ada, jadi Malaysia lah, Semenanjung Malaysia lah yang akan dapat kesan sampai mungkin kita pun boleh menyebabkan separuh daripada populasi Semenanjung Malaysia habis mati dekat situ. Bersyukur dekat situ. Kita ni hanya dapat tempias saja pun dah macam terseksa hidupnya. Jadi ini adalah salah satunya. Kemudian gempa bumi di Gunung Kinabalu, 19 mangsa terkorban. Jadi pergerakan bumi ini menyebabkan permukaan Gunung Kinabalu pun berubah. Kejadian banjir lumpur di Cameron pun sama juga. Menyebabkan bencana ini dan memusnahkan harta benda. Dan ada lagi ni, kejadian Highland Towers. Macam Highland Towers ni terletak di mana? Di Bukit Antarabangsa Ampang, Selangor. Jadi kes ini berlaku pada tahun 1993, iaitu pada Disember 1993, di mana akibat daripada pergerakan tanah di kawasan tersebut dan ada aliran air di dalam tanah menyebabkan pergerakan tanah itu menyebabkan keruntuhan bangunan tersebut, dan bangunan itu masih lagi ada sampai sekarang. Okey. Faham? Ada soalan? Tak ada, cikgu. Tak ada. Okey, jadi kita telah selesai bab 9.3 dan 9.4. Okey, untuk latihan nanti saya akan berikan kemudianlah melalui Telegram ataupun mungkin untuk esok. Okey, jadi kalau kamu tak ada soalan, jadi kalau ada sebarang soalan untuk ditanya, kamu boleh terus tanya melalui saya punya WhatsApp. Okey.